Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Bertemu lagi dengan Ustaz Afnan. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Pada minggu ini kita akan masuk ke dalam tajuk aktiviti pengukuhan dan penilaian. Okey, jadi untuk aktiviti pengukuhan dan penilaian, kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu pada muka surat 38 dan 39. Okey, baik. Jadi mari sama-sama kita lihat isi kandungan yang berada pada muka surat 38. Okey, jadi Ustaz nak sekarang ni kamu semua buka buku teks kamu pada muka surat 38. Jadi dekat sini Ustaz dah besarkan sedikit gambar supaya kamu lebih nampak dengan jelas. Okey, jadi kamu boleh lihatlah rujuk buku teks kamu dekat atas sekali. Okey, jom kita baca sama-sama. Pengukuhan. Dengan arahan dengar dan berikan respon terhadap soalan yang diberikan. Okay, jadi arahannya dia nak kita dengar, seterusnya berikan respon jawapan terhadap soalan yang akan diberikan nanti. Okey. Seterusnya tajuk gejala taun. Okey. Yang pertama, taun antara penyakit utama bawaan air dan makanan yang tercemar. Yang kedua, penyakit taun lebih mudah merebak di kawasan tercemar yang tidak mempunyai bekalan air bersih dan tiada kemudahan tandas yang sempurna. Yang ketiga, mereka yang dijangkiti taun akan mengalami cirit-birit. Yang keempat, jika mengalami cirit-birit, minum banyak air bersih dan air garam iaitu larutan rehidrasi oral. Yang kelima, jika cirit-birit berterusan lebih daripada 48 jam dan individu tidak mampu untuk minum, segera dapatkan rawatan. Yang keenam, gejala yang teruk boleh membawa maut. Dan yang terakhir, elakkan taun dengan penjagaan kebersihan dan kesihatan. Okey, baik. Jadi kita dah selesai dah baca untuk muka surat 38 yang kamu boleh lihat dekat atas. Seterusnya kita tengok pula dekat bawah dia pada muka surat 38 juga. Okey, baik. Jadi inilah dia gambar yang berada bawah muka surat 38. Jadi seperti mana yang kamu boleh lihat. Dekat sini dia telah sediakan kita soalan. Soalan sebanyak 5 soalan. Maka kita pandai, kita kenalah jawab balik ke 5 soalan yang diberikan. Okay, boleh nampak dekat sini garisan-garisan ini adalah jawapan yang perlu diberikan semula terhadap soalan ini. Okey, soalan yang pertama, apakah punca penyakit taun? Yang kedua, di kawasan manakah penyakit taun mudah merebak? Yang ketiga, apakah tanda mereka yang dijangkiti taun? Yang keempat, apakah tindakan yang perlu dilakukan jika cirit-birit berterusan melebihi 2 hari? Dan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat mengelakkan penyakit taun daripada berlaku? Okey, jadi untuk menjawab soalan yang diberikan, jom kita lihat slide sebelah. Okey, jadi untuk memudahkan kamu menjawab soalan pemahaman tadi, jadi dekat sini Ustaz dah sediakan dah cara menjawab soalan pemahaman dengan lebih mudah. Okey, jadi seperti mana yang kamu dapat lihat di sebelah kiri ini adalah soalan. Soalan daripada ke-55 tadi Ustaz letakkan di sebelah kiri.
Manakala di sebelah kanan ini adalah jawapan. Jadi untuk menjawab soalan tadi, 5 soalan tadi kita kena rujuk dekat sini. Dekat sini semua dah ada jawapan di sebelah kanan berdasarkan teks di sebelah kanan ini. Boleh faham tak? Okey, baik. Jadi kita masuk dulu untuk soalan yang pertama. Okey, apakah punca penyakit taun? Okey, jadi untuk soalan yang pertama ni dia tanya, apakah punca penyakit taun? Okey, baik. Kita tengok sama-sama jawapannya. Okey. Punca penyakit taun berlaku daripada bawaan air dan makanan yang tercemar. Okey, baik. Jadi dekat sini Ustaz nak kamu perhatikan betul-betul. Sebenarnya untuk cara Ustaz menjawab soalan, untuk soalan pertama ni, Ustaz ambil balik daripada punca penyakit taun ni, Ustaz letakkan pada awal ayat. Nampak tak? Jadi untuk menjawab soalan pemahaman memang macam tu. Kita kena ambil balik berdasarkan soalan. Lalu kita letakkan pada awal ayat. Tengok Ustaz ambil. Soalan dia tanya apakah punca penyakit taun. Lepas tu Ustaz jawab punca penyakit taun berlaku daripada. Okey. Selepas itu kita kena rujuk. Rujuk di sebelah kanan. Untuk jawapannya kita kena rujuk di sebelah kanan teks ni. Okey, kita tengok dulu untuk teks yang pertama. Taun antara penyakit utama bawaan air dan makanan yang tercemar. Jadi dekat sini Ustaz gabungkan semula. Ustaz gabungkan jawapan ini dengan soalan tadi, maka jadilah punca penyakit taun berlaku daripada, Ustaz gabungkan bawaan air dan makanan yang tercemar. Jadi nampak senang je kan? Tak susah pun nak jawab soalan pemahaman ni. Kita kena tahu cara-cara menjawab soalan pemahaman dengan betul, maka senang sahaja. Tak susah pun. Nampak tak? Boleh faham tak? Okey. Jadi macam tu juga kita kena buat. Dekat soalan yang kedua pun sama. Buat macam biasa. Kita tengok untuk soalan yang kedua. Di kawasan manakah penyakit taun merebak? Jadi untuk soalan yang kedua ni dia tanya di kawasan manakah penyakit taun ini merebak. Okey. Jadi mari kita lihat sama-sama jawapannya. Penyakit taun merebak di kawasan tercemar yang tidak mempunyai bekalan air bersih dan tiada kemudahan tandas yang sempurna. Okey, macam biasa Ustaz ambil balik berdasarkan soalan untuk Ustaz jawab pada awal ayat, iaitu penyakit taun merebak. Boleh nampak? Penyakit taun merebak di kawasan tercemar. Okey, jadi untuk menjawab soalan yang kedua ini ada pada teks di sebelah kanan. Jawapannya ada pada teks yang kedua juga, iaitu di kawasan tercemar yang tidak mempunyai bekalan air bersih dan tiada kemudahan tandas yang sempurna. Boleh nampak tak? Ustaz ambil balik. Ustaz ambil balik. Untuk jawapan yang kedua ni Ustaz gabungkan sekali dengan berdasarkan soalan. Tengok. Punca penyakit taun merebak di kawasan tercemar yang tidak mempunyai bekalan air bersih dan tiada kemudahan tandas yang sempurna. Okey. Jadi nampak tak? Mudah je kan nak jawab soalan pemahaman ni. Tak susah pun. Jadi kalau kamu ikut dengan cara yang betul macam Ustaz buat ni, insya-Allah senang sahaja. Okey, baik. Seterusnya kita masuk pula untuk soalan yang ketiga. Apakah tanda mereka dijangkiti penyakit taun? Soalan yang ketiga dia tanya apakah punca penyakit, apakah tanda mereka dijangkiti penyakit taun? Okey, puncanya kita tengok jawapannya ialah tanda mereka dijangkiti penyakit taun ialah akan mengalami cirit-birit
sama juga Ustaz ambil berdasarkan soalan, iaitu tanda mereka dijangkiti penyakit taun. Boleh nampak? Dekat jawapan pun Ustaz ambil balik. Tanda mereka dijangkiti penyakit taun. Lepas tu ialah kita kena carilah jawapannya. Kita tengok di sebelah kanan. Untuk jawapannya sama juga ada pada teks yang ketiga, iaitu mereka yang dijangkiti penyakit taun akan mengalami cirit-birit. Jadi, Ustaz gabungkan, jadinya tanda mereka dijangkiti penyakit taun ialah, jawapannya akan mengalami cirit-birit. Baik. Jadi senang je kan untuk jawab soalan pemahaman ni, tak susah pun. Jadi untuk soalan 4 dan 5, Ustaz nak kamu cari sendiri. Cari sendiri. Ustaz buat 1 sampai 3 sahaja. Baik, boleh? Alhamdulillah, bagusnya. Ustaz nak minta maaf. Tadi untuk slide yang tadi ni, Ustaz lupa nak habaq. Sebenarnya untuk tugasan yang pertama tadi, Ustaz nak kamu buat dalam buku tata bahasa ataupun buku pemahaman. Jadi maafkan Ustaz nak lupa nak habaq. Jadi Ustaz nak kamu salin balik 5 soalan tadi berserta jawapan lalu buat dalam buku tata bahasa ataupun buku pemahaman. Okey, baik. Jadi untuk tugasan yang kedua ni, kamu boleh rujuk pada muka surat 39. Boleh nampak dah dekat sini. Pada muka surat 39. Untuk tugasan yang kedua ni, Ustaz nak kamu buat pada cuti penggal nanti. Sebenarnya untuk tugasan yang kedua ni tak perlu pun nak hantar untuk hari ni. Untuk hari ni kamu boleh hantar untuk tugasan yang pertama saja. Untuk tugasan yang kedua ni kamu boleh hantar nanti. Boleh buatlah pada cuti penggal pada minggu depan. Jadi mari sama-sama, sebelum tu mari sama-sama kita lihat arahan dia. Isi tempat kosong dengan kata hubung dan kata sendi nama yang betul. Jadi arahan dia nak kita isi tempat kosong dengan kata hubung dan kata sendi nama. Baik. Jadi untuk kata hubung kita dah belajar dan kata sendi nama pun kita dah belajar juga. Jadi dekat atas yang warna ungu ini adalah jawapan dia. Boleh nampak tak? Dekat sini atas ni adalah jawapannya dan di bawah ni adalah soalan dia. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu kena isi jawapan dekat tempat kosong ini. Nampak tak? Ada tempat kosong ini, isi balik. Dan latihan ini boleh hantar pada minggu hadapan, insya-Allah. Buat masa cuti nanti. Boleh faham tak? Baik. Jadi Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Baik. InsyaAllah jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.